أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga hari ini. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan insya-Allah pada hari Khamis 29 hari bulan Sya'ban kita akan mencerap anak bulan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala agar terus dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala supaya sempat bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami umur kami kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena dengan kedatangan bulan agung, bulan puasa, bulan Al-Quran, yang kita nanti akan melaksanakan satu ibadah yang sangat penting, ibadah yang difardukan kepada kita, iaitulah puasa sepanjang bulan Ramadan. Elok rasanya pada hari ini kita akan mengulang kaji hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan tajuk puasa ataupun as-siyam. Sebagaimana biasa, saya akan berdasarkan kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Madhabil Imam Asy-Syafi'i, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan dengan tajuk ta'rif dan juga pensyariatan ibadah ini sebagaimana yang dicatatkan oleh pengarang. Bab as-siyam pada menyatakan hukum hakam berpuasa. Ta'rif as-siyam. As-siyamu lughatan, puasa pada istilah ataupun pada bahasa, al-imsaku 'anis syai'i, iaitu menahan diri daripada sesuatu. Kalaman kana au ta'aman, sama ada menahan diri daripada sesuatu itu dengan maksud daripada perkataan ataupun daripada makanan. Maknanya kita menahan diri, menahan perkataan kita, begitu juga kita menahan lidah, mulut kita daripada sebarang makanan dan juga minuman. Itu pada bahasa dipanggil al-imsak. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-26, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadhartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Ta'ala. Apa nazar daripada Maryam? Iaitulah sawma, nazarnya adalah berpuasa. Dalam tafsiran para ulama berkaitan dengan perkataan puasa yang disebut oleh Maryam ini, maksudnya adalah imsakan wa sukutan anil kalam, iaitu menahan dan juga menahan diri daripada berkata-kata dengan maksud iaitu diam. Maka perkataan al-imsak itu boleh saja maksudnya menahan diri daripada makan minum, dan boleh juga maksudnya menahan perkataan kita dengan maksud kita tidak berkata-kata ataupun kita diam sahaja. Bagi saya, bila melihat perkara ini,
memang sangat signifikan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Dalam waktu kita berpuasa, bukan sekadar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi juga kita dituntut untuk menjaga tutur kata kita. Antaranya boleh kita lihat daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bih, fa inna lillahi laysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata dusta, dia puasa tetapi dia berdusta, dia berbohong, dia menipu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi makna signifikan menjaga lidah ini dengan ibadah puasa, selain daripada maksud sebenarnya adalah tidak makan dan tidak minum. Seterusnya, wasiyamu syar'an, dan puasa pada istilah syarak ialah imsakun anil mufattirat, menahan diri daripada semua perkara yang boleh membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Terbit fajar subuh, terbenam matahari maghrib. Baik, ma'an niyah, beserta dengan niat. Yang ni kadang-kadang dalam kitab-kitab menyebut juga dengan syarat-syarat yang tertentu, sebab syarat-syarat ibadah puasa ini ada beberapa perkara, antaranya ialah syarat bagi rukun niat. Jadi di sini disebut secara jelas dan direct, ma'an niyah, beserta dengan niat. Baik, seterusnya kita melihat dalil pensyariatan puasa pada bulan Ramadan. Apakah dalil yang menunjukkan kepada ibadah puasa itu merupakan suatu kewajipan? Dalil pada menyatakan hukum fardu ataupun wajib bagi puasa sebulan Ramadan itu adalah firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya ataupun padanya Al-Quran. Sifat Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk kepada sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeza. Seterusnya Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat dalam kalangan kamu bulan, mengetahui dah masuk bulan Ramadan, tahu dengan melihat anak bulan, falyasumhu, maka hendaklah berpuasa. Yang ini fi'il amar dimulakan dengan huruf lam, fi'il mudhari' dimulakan dengan huruf lam, bermaksud ialah at-talab, iaitu perintah, disuruh kepada kita berpuasa. Baik, seterusnya kita merujuk pula hadis Nabi SAW. Yang ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan." Dibina ataupun tertegak Islam itu di atas 5 perkara. Syahadah, iaitu 2 syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mendirikan solat. Ketiga, dan mengeluarkan zakat. Yang keempat, dan haji. Dan yang kelima adalah dan puasa pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa puasa pada bulan Ramadan itu satu rukun penting di dalam Islam. Tiadalah yang dinamakan rukun melainkan ia satu kewajipan. Begitu juga ini lebih jelas lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim yang lain. Diriwayatkan seorang lelaki A'rabi bertanya kepada Nabi SAW, "Akhbirni madza furida alayya
akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum, tolong ceritakan kepadaku apakah yang Allah fardukan ke atasku daripada puasa. Lalu Nabi SAW jawab, siyamu Ramadan. Nabi kata, puasa pada bulan Ramadan. Maknanya tadi ditanya, apakah puasa yang diwajibkan? Jelas soalan itu, maka Nabi jawab puasa yang diwajibkan adalah puasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dalil pensyariatan, iaitu hukum wajib ataupun fardu kepada ibadah puasa pada bulan Ramadan. Selain itu, pengarang menyebut tentang apakah hikmah dan kelebihan dan faedah daripada ibadah berpuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ini biasa kita baca dan biasa kita dapat maklumat, puasa itu yang pertama sekali akan menjaga hati seorang mukmin. Puasa yang kita lakukan itu menjadikan hati kita dan diri kita ini sentiasa merasakan pengawasan daripada Allah. Maknanya dia mendidik jiwa kita, mendidik hati kita. Bagaimana tidak? Kerana puasa ini orang lain tidak tahu kita berpuasa ataupun tidak dengan sebenar-benarnya, melainkan dirinya. Begitu juga Allah yang Maha mengetahui. Orang lain tak tahu. Nampak puasa, boleh jadi tidak berpuasa. Jadi ini tidak dapat diketahui. Dia amrun khafi, perkara yang tersembunyi. Beza dengan solat. Solat kita nampak seseorang itu angkat tangan takbiratul ihram, kemudian rukuk, nampaklah perbuatannya. Puasa ini bagaimana? Adakah kita nampak puasa seseorang berbeza dengan tidak puasa seseorang yang lain? Dia bangun tidur sama macam orang lain. Pergi kerja, kalau pergi kerja lah, musim PKP ni setakat ni tak pergi kerja lah, kita work from home, WFH. Jadi ke rumah. Semalam pun PKP, hari ni contohnya 1 Ramadan PKP juga, sama. Jadi kita pun buat kerja macam biasa, menaip sama. Orang puasa boleh menaip, orang tidak puasa juga boleh menaip. Jadi maknanya tidak ada perbezaan yang ketara. Sebab itu puasa ini sangat, maknanya sangat rahsia sebenarnya, iaitulah perkara yang tersembunyi. Dia tidak zahir dengan satu-satu perbuatan khusus. Tidak makan. Tidak semestinya orang yang tidak makan itu berpuasa. Orang yang makan memanglah tak puasa, tapi tak semestinya orang yang kita tengok tidak makan, dia berpuasa. Contohnya kita biasa berjumpa pada hari Isnin dan Khamis. Ada kawan kita yang tak puasa, ada kawan kita yang puasa. Yang puasa memanglah dia tak makan langsung. Kawan kita yang tak puasa, bila kita tanya, walaupun waktu tu dia tak makan, dia kata, saya tak puasa hari ni. Jadi maknanya sukar untuk kita kenal pasti orang itu berpuasa ataupun tidak berpuasa, kerana ia perkara yang tersembunyi. Seterusnya, yang kedua dinyatakan oleh pengarang, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang sangat istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau 12 bulan, satu bulan ini cukup istimewa, dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah di dalamnya juga berbeza. Ada maknanya yang dipanggil sedekah yang Masya Allah fadilatnya cukup besar. Begitu juga pada malamnya ada solat sunat tarawih. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah bulan yang cukup istimewa. Seterusnya, iaitulah pengarang menyatakan bagaimana seorang yang sentiasa kenyang. Bulan Rabiul Awal, bulan Safar, bulan Muharram, kita sentiasa kenyang. Maknanya tidak ada ibadah yang difardukan seumpama puasa pada bulan Ramadan. Maka tiba-tiba sebulan Ramadan kita akan berpuasa, kita akan merasa lapar. Perasaan ataupun merasa lapar itu cukup penting supaya dia boleh membentuk jiwa dan diri kita menjadi seorang yang sanggup
iaitu berakhlak dengan akhlak sabar, sanggup menanggung kesukaran, kesusahan, berlapar dahaga, dan akhirnya akan menjiwai dan merasai orang-orang, bagaimanakah perasaan orang-orang miskin, orang-orang yang susah, gelandangan dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu. Dan akhirnya yang keempat, pengarang kata, ini akan menjadikan sesama Muslim akan berkasih sayang di antara satu sama lain. Yang kaya akan mengasihi yang miskin. Nanti kita akan ada lagi yang dipanggil zakat fitrah. Yang miskin akan mendoakan orang-orang yang kaya dan seumpamanya. Akhirnya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni, tidak ada permusuhan, tidak ada persengketaan di antara satu sama lain. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, kita masuk terus perkara yang berkaitan dengan yang paling penting dalam ibadah ini, rukun puasa. Baik, ini ulang kaji. Sebagai ulang kaji, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua sebelum masuk bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Rukun puasa tuan-tuan sekalian dalam mazhab Syafi'i hanya ada 2 rukun sahaja. Tak banyak. Maknanya 2 saja. Yatakawwanus siyam min tahqiq ruknaini asasiyaini huma. Terdiri ataupun puasa itu terbentuk ataupun dapat dilaksanakan dengan merealisasikan kedua-dua rukun asas, iaitulah kita bacakan yang pertama, rukun yang pertama, niyatus saum, berniat puasa. Dan yang kedua, al-imsaku 'anil mufattirat minal fajri ilal ghurub, iaitulah menahan diri daripada semua perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada fajar, daripada subuh sehinggalah waktu maghrib. Jadi tuan-tuan sekalian, 2 ini saja rukun ibadah puasa yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan. Kalau 30 hari, 30 harilah kita berpuasa, boleh jadi 29 hari. Jadi maknanya tiap-tiap hari puasa itu hanya 2 rukun yang perlu kita lakukan. Pertama, niat. Yang kedua adalah menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa. Huraian. Bila ada rukun, biasanya ada syarat lah. Jadi huraian ini merujuk kepada syarat bagi setiap rukun. Yang pertama, rukun niat. Kita sebutkan tadi, niat puasa itu adalah rukun. Baik, kita huraikan. Wahya qasdus siyam, iaitu berniat untuk melakukan puasa. Niat. Wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut niat, semua ibadah rukun niat itu adalah di dalam hatinya. Dalam hati itu yang paling penting. Tidak memadai, wala takfi bil lisan, tidak memadai seseorang melafazkan dengan lisan kalau sekiranya di dalam hatinya tidak ada niat. Tapi jaranglah kalau kita lafazkan, biasanya niat akan hadir sekali di dalam hati kita. Cuma katalah kita andaikan ada orang hanya melafazkan niat di lidahnya sahaja tanpa datang hadir niat di dalam hati, maka yang ni tidak memadai, tak cukup syarat dah untuk niat. Tapi kalau seseorang itu dia lafazkan niat di lidah, pada masa yang sama dalam hatinya hadir niat berpuasa, maka yang ini paling baik. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, walaupun niat itu di dalam hati, tetapi melafazkan niat itu yustahabbu. Kita boleh kata maksudnya adalah disunatkan, digalakkan untuk kita lafazkan niat itu di lidah, kerana melafazkan niat di lidah boleh membantu menghadirkan niat di dalam hati. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang paling penting lah. Jadi maknanya jangan cepat salahkan orang yang melafazkan niat di lidahnya.
Kalau nak salahkan orang yang tidak berniat dalam hati. Sebab boleh jadi orang ada orang yang tidak melafazkan niat di lidah tetapi berniat dalam hati. Yang ini okey. Boleh jadi ada orang yang melafazkan niat di lidahnya, pada masa yang sama dia berniat, hadir niat di dalam hati, maka ini juga okey. Ini menunjukkan bahawa tidak semestinya orang melafazkan niat adalah orang yang salah dan tidak betul. Yang tak betulnya adalah apabila kita asyik menyalahkan orang lain ataupun menganggap semua orang tidak betul. Wala yusyarat at-talafuz biha, dan tidak disyaratkan mesti lafaz dengan lidah kita. Maknanya tak semestinya. Kalau sudah ada niat dalam hati, okey, tak ada masalah. Dalil wajib niat itu, niat itu menjadi rukun dan menjadi wajib dalam ibadah puasa ini adalah umumnya hadis Nabi SAW. Ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan kepada niatnya. Jadi maknanya penting, amalan mesti ada niat. Jadi ini menunjukkan bahawa niat itu adalah satu perkara mesti yang disebut sebagai rukun, khususnya dalam ibadah puasa yang sedang kita bincangkan. Fa in kanatin niyatu li shaumi Ramadan ushturita fiha tahaqqul umur at-taliyah. Apabila niat bagi ibadah puasa Ramadan itu adalah rukun, maka disyaratkan pada rukun niat itu perkara-perkara berikut. Ini kena jaga, ini penting. Ada 3 syarat bagi rukun niat. Syarat yang pertama adalah pada waktu malam. At-tabiid, dalam bahasa Arab kita sebut waktu malam lah. Yang kedua adalah at-ta'yin, iaitu ditentukan puasa fardu Ramadan. Maknanya pertama tadi apa? Mesti dilakukan niat pada waktu malam. Yang kedua adalah ditentukan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah at-tikrar, iaitu diulang-ulang. Bukan sekali niat satu malam tu ulang 10 kali, tak. Maksud diulang-ulang ialah malam esok kena niat yang lain, malam lusa kena niat yang lain. Begitulah maksud at-tikrar, huraian daripada setiap syarat ini. Perkara yang berkaitan dengan mesti niat pada waktu malam, wa huwa ayyatawafara ladaihi al-qasd fil lail, iaitu mesti seseorang itu berniat puasa Ramadan pada waktu malam. Waktu malam ni bila tuan-tuan sekalian? Waktu malam ini bermula maghrib tu malam, isyak pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Ini semua waktu-waktu yang boleh berniat sehinggalah waktu subuh. Tu dia. Maknanya panjanglah masa dia. Mana-mana waktu daripada yang disebutkan tadi waktu malam, maka boleh saja seseorang berniat. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, bermula waktu niat itu selepas tengah malam. Maknanya lepas, katalah kita ambil tengah malam, contoh pukul 12, maka lepas pukul 12 baru boleh niat. Tetapi yang ini Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' meninggal pada tahun 676 Hijrah telah menyebut bahawa yang lebih tepat adalah bermula daripada waktu malam, kerana malam itu umum. Asalkan terbenam matahari, masuklah waktu malam, disebut waktu malam. Dan ayat Al-Quran menyebut thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian berpuasalah kamu daripada fajar sehinggalah waktu malam. Maknanya sampai waktu maghrib, puasa sampai waktu maghrib. Maghrib itu dipanggil malam dalam Al-Quran. Jadi maknanya boleh saja berniat pada mana-mana waktu daripada waktu selepas maghrib sehinggalah sebelum daripada waktu subuh. Itu semua disebut sebagai waktu malam. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi kata, sekiranya berniat puasa itu disyaratkan selepas tengah malam, maka ini akan menjadikan kesukaran
dan kesusahan kepada umat Islam melakukan niat ini, sebab boleh jadi ada orang yang tidur sebelum daripada waktu malam, maka yang lebih tepat adalah bermula daripada selepas maghrib. Seterusnya, ada orang bertanya, Ustaz, macam mana saya dah berniat puasa pada waktu isyak, lepas solat isyak, lepas tarawih, bila imam kata, tuan-tuan sekalian, nawaitu sauma ghadin. Tuan-tuan sekalian, tahun ni nampaknya kita tak dengar dah tuan imam kat masjid kat surau, sebab tuan-tuan selaku ketua keluarga akan dilantik jadi imam untuk menjadi imam solat isyak dan juga tarawih di rumah masing-masing sepanjang PKP ini. Jadi lepas habis tarawih, lepas habis solat sunat witir, paling ke belakang ingatkan anak-anak dan ahli keluarga. Sekarang ni tanggungjawab itu berada pada kita, tuan-tuan sekalian, sebagai ketua keluarga. Jadi ingatkan mereka. Macam mana cara ingatkan? Sama macam Imam dan Bilal ataupun di masjid surau sebelum ni, nawaitu sauma ghadin. Sebenarnya imam nak ingatkan kita, tuan-tuan sekalian, berniatlah puasa untuk esok. Baik, sekarang persoalannya adalah orang bertanya, Ustaz, saya dah berniat selepas daripada witir. Lepas saya niat, lepas tu saya more, batal ke tak niatnya? Lepas saya berniat, kemudian malam saya makan, terbatalkah ataupun batal ataupun tidak niat yang saya niatkan tadi untuk berpuasa? Tuan-tuan dan puan sekalian, niat yang lebih awal daripada contohnya macam tadi waktu isyak ataupun pukul 10 malam, kemudian pukul 12 kita makan, pukul 1 kita makan, ataupun pagi pukul 5 kita bersahur, ini tidak membatalkan niat puasa tersebut. Tak membatalkan. Kenapa? Kerana waktu niat itu sangat panjang, mana-mana juzuk, tidak ada masalah. Puasanya bermula adalah selepas ataupun bermula dengan terbit fajar. Jadi maknanya ini tidak mengganggu niat yang telah dia niatkan sebelum daripada waktu sahurnya. Baik. Seterusnya, pengarang kata, sekiranya seseorang tidak berniat melainkan selepas daripada terbit fajar, malam tadi memang tak niat langsung, tak niat, bangun fajar, subuh, azan, barulah dia terjaga dan terus dia berniat puasa. Awaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala, sebagai contoh. Bila selepas azan subuh, batalatin niyyah, maka batallah niatnya, wa batalas shaum, dan batallah puasanya. Bila niatnya batal, puasanya juga akan terbatal. Pada waktu ini, apa perlu dia lakukan? Walaupun puasanya tidak dikira, niatnya terbatal, dia tetap wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum dan semua perkara yang batalkan puasa, dan dia wajib qada selepas daripada bulan Ramadan habis. Jadi maknanya tak puasa tetapi kena puasa, kemudian kena qada selepas daripada habis bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah, rawahu ad-Daraqutni. Siapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum daripada terbit fajar, fala siyamalah, maka tiada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Jadi tuan-tuan sekalian, penting sangat niat ini. Sebab itu sebarkan dan ingatkan supaya ahli keluarga kita, kawan-kawan kita tidak lupa berniat pada waktu malam. Bila orang tanya, boleh ke Ustaz imam lepas habis tarawih nawaitu shauma ghadin? Merujuk kepada yang kita bincang tadi, betapa pentingnya niat pada waktu malam, sehingga kalau terlupa niat sampai esok baru berniat, lepas subuh baru berniat, puasanya tidak sah, maka bagi kita tidak ada masalah sekiranya imam
Niatnya adalah untuk mengingatkan makmum jemaah supaya berniat puasa pada malam itu, sebab lepas tarawih masih lagi waktu malam. Kalau tiba-tiba ada imam awal, tuan-tuan sekalian, sebelum solat isyak lagi, lepas Bilal azan, qomat, qad qamatis solah, qad qamatis solah, Allahu akbar, la ilaha illallah, imam pun sawu sufufakum, kemudian menyebut pada tuan-tuan sekalian, pada makmum, nawaitu sauma ghadin, pun tak apa. Nak ingatkan, cuma bukan tempat yang bagus dah. Bila-bila masa saja, pukul 12 malam boleh ingatkan, dalam grup WhatsApp pun boleh ingatkan. Selain daripada tanya khabar, Assalamualaikum, kaifal hal, apa khabar, kaifah haluka, kemudian terus bawah mesej seterusnya, nawaitu sauma ghadin, pun boleh. Nak ingatkan kepada kawan-kawan kita, sebab besar kesannya kalau sekiranya tidak berniat pada waktu malam. Seterusnya, syarat yang kedua, at-ta'yin, wa dhalika bi ayyu'ayyina naw'as shaum. Demikian itu, hendaklah seseorang menentukan jenis puasanya. Seseorang itu hendaklah berazam dalam hatinya, ala siyami ghadin an Ramadan, untuk puasa esok harinya itu adalah puasa fardu pada bulan Ramadan. Maknanya ini penting, ta'yin puasa Ramadan itu penting. Maknanya kalau kita sebut nawaitu sauma ghadin, dalam hati kita niat saja aku puasa esok hari, itu je, tak diteruskan an ada'i fardhi syahri Ramadan ataupun an Ramadan, tak ada niat itu, saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Yang ini tidak cukup syarat niat puasa Ramadan. Kerana apa? Saja aku puasa esok hari. Puasa esok hari ini, puasa itu banyak. Ada puasa sunat, ada puasa nazar, ada puasa Ramadan, ada puasa qada, kan macam-macam. Ada puasa kafarah. Jadi kalau tidak ditentukan, hanya menyebut secara umum, puasa sahaja aku puasa esok hari, dalam hatinya niatnya begitu, maka ini tidak cukup syarat niat. Mestilah niatnya adalah puasa Ramadan. Sekiranya, seterusnya pengarang kata, sekiranya seseorang itu berniat pada hatinya, niat puasanya adalah puasa secara mutlak, mutlaqus shaum, saja aku puasa. Puasa apa? Apa-apa puasalah, semua puasa. Lam tasihhu niyatuhu aidha, tidak sah niatnya juga. Maknanya sebagaimana kalau niat puasa lepas subuh tak sah, batal. Ini juga contoh yang lain, tidak sah niat sekiranya niat puasanya itu adalah puasa secara mutlak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang itu berbeza-beza ibadahnya mengikut niat masing-masing. Kita ambil contoh untuk kita lebih jelas. Pada puasa Isnin, contohnya esok, tuan-tuan sekalian, ada 3 orang yang berpuasa. Kita jumpa 3 orang puasa. Yang pertama puasa hari ni, puasa. Yang kedua pun dia kata puasa. Yang ketiga puasa. Yang pertama, bila kita tanya puasa apa? Puasa banyak. Dia kata saya puasa sunat Isnin. Yang kedua, bila ditanya puasa apa? Saya puasa qada, Ustaz, tahun lepas punya ada sehari lagi ni. Ni kira sempat lah ni, insya-Allah. Puasa juga. Adapun yang ketiga, bila ditanya puasa apa, dia kata saya ni puasa nazar, Ustaz. Tahun lepas saya bernazar begini. Saya wajibkan diri saya berpuasa sebelum masuk Ramadan tahun depan. Rupanya saya baru teringat hari ni kira yang sesuai lah, Ustaz. Maknanya seorang puasa sunat Isnin, seorang puasa qada, dan seorang lagi adalah puasa nazar. Ini menunjukkan wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap seseorang itu berdasarkan kepada niatnya masing-masing, kan berbeza-beza. Maka sebab itulah niat puasa secara mutlak
tidak sah untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan. Sebaliknya mesti ditetapkan, ditentukan puasa Ramadan. Ini kena jaga. Seterusnya yang ketiga, syarat yang ketiga bagi rukun niat adalah at-tikrar, iaitu diulang. Malam esok niat lagi, ulang. Malam ketiga niat lagi, ulang. Ini dipanggil ulang niat setiap malam, at-tikrar yang kita maksudkan ini. Ayyanwiya kulla laylatin qabla al-fajri an siyamil yaumit tali. Seseorang itu hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Maknanya hari yang berikutnya. Maknanya bukan puasa hari ini puasa, sebagai contoh hari Jumaat puasa, malam Sabtu niatnya, bukan. Dia niat dulu malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, niat puasanya esok. Begitu. Jadi maknanya niat dahulu malam itu untuk puasa keesokan harinya, bukan puasa dulu kemudian lepas maghrib baru kita niat puasa yang tadi. Bukan. Kita niat puasa untuk esok. Baik, diulang dengan maksud malam esok niat, malam lusa kena niat, malam tulat kena niat. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan at-tikrar, ulang. Fala tughni niyatun wahidatun, maka tidak kaya, maknanya tak cukup satu niat, sekali niat untuk sebulan penuh Ramadan semua sekali. Okey. Kerana dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu sebulan bukan dikira satu ibadah, bukan dikira satu, tetapi ia adalah ibadah yang berulang, ibadat mutakarrirah, ibadah yang berulang. Hari ini puasa sampai waktu maghrib, subuh sampai maghrib habis. Esok puasa lagi, subuh sampai maghrib. Maknanya niat yang semalam punya untuk semalam, tetapi untuk esok maka kena niat yang lain. Sama macam kita solat maghrib. Kan hari ini solat maghrib, esok juga solat maghrib, lusa juga solat maghrib, kan berulang. Maka setiap kali solat maghrib kita kena niat. Hari ini punya maghrib sebagai contoh, usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Esok punya maghrib niat lagi, usolli fardal maghribi 3 raka'atin. Begitulah seterusnya. Jadi puasa itu gambarannya. Adapun ada mazhab yang membenarkan niat puasanya adalah untuk sebulan terus. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ingin sentuh ringkas saja. Boleh bertaklid dengan mazhab ini, iaitu mazhab Maliki, mazhab yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Mazhab Imam Malik membenarkan niat puasa satu kali niat untuk puasa sebulan semua sekali. Kerana pada pandangan mazhab Maliki, puasa Ramadan sebulan itu adalah dikira satu ibadah. Bila satu ibadah, cukuplah satu niat saja. Baik, tanpa kita panjang dalam perbahasan ini, yang pentingnya dibenarkan berniat, tetapi ada dua syarat. Dalam mazhab Syafi'i, maknanya kita taklid mazhab ini dengan syarat. Bukan untuk maknanya bermudah-mudah, bukan untuk tatabbu'ur rukhas, iaitu mengikut hawa nafsu kita mencari rukhsah mana yang mudah. Tetapi syaratnya adalah yang pertama, mesti niat sebulan. Ada dalam laman web Jabatan Mufti dan juga FB Jabatan Mufti beberapa contoh lafaz niat sebulan mazhab Maliki itu. Syaratnya adalah mesti dilakukan pada malam pertama Ramadan sahaja. Nak pastikan boleh taklid dengan mazhab ini, dia mesti dilakukan pada malam pertama. Jadi malam 1 Ramadan diumumkan, contohnya penyimpan Maha Besar Raja-Raja kata tarikh berpuasa pada tahun ini adalah pada esok hari sebagai contoh. Malam diumum, esok puasa. Jadi malam tu itu yang maknanya dibolehkan niat puasa sebulan. Kalau malam kedua, malam ketiga sudah tidak valid niat puasa sebulan, taklid mazhab Maliki. Baik, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, berniat sebulan itu
tidak menafikan hukum wajib berniat pada setiap malam sebagaimana mazhab Syafi'i. Jadi apakah faedah niat itu kalau tak menafikan kewajipan? Faedahnya ialah niat puasa sebulan ini kita benarkan taklid mazhab Maliki, supaya kalau ada orang yang terlupa niat pada malam-malam tertentu dalam bulan Ramadan, dia hanya akan cover niat ini kalau terlupa. Adapun pada malam-malam biasa yang dia tidak terlupa, maka dia wajib untuk berniat sebagaimana biasa. Ini maksudnya. Maknanya, kalau sekiranya seseorang berniat puasa, ambil mazhab Maliki, taklid niat sebulan, malam pertama dia buat, kebetulan malam kelima dia terlupa, memang tidur sungguh selepas daripada maghrib. Contohnya dia bermusafir tapi dia berpuasa, dia maghrib buka puasa, kemudian dia solat jamak terus, solat maghrib dan isyak. Lepas jamak, walaupun niat nak buat tarawih, dah tertidur, penat sangat, bangun memang tak fikir nak more, tak sempat buat tarawih, niat pun terlepas, bangun dah subuh. Baik, ini contoh orang yang terlepas, bukan sengaja tinggalkan niat. Maka malam kelima itu yang dia tak berniat telah di cover oleh niat puasa taklid mazhab Maliki tadi. Nampak? Itu dia punya faedahnya. Tetapi orang yang kedua pula sebagai contoh, dia tak lupa, dia sengaja pada malam tu tak berniat. Susah juga ya, sengaja tak nak berniat. Ni ambil contoh lah, sengaja tak nak niat. Bila datang nak niat je, nanti dulu, sengaja, lambat sikit, sampai subuh tak niat dengan sengaja. Boleh tak niat mazhab Maliki yang dia taklid tadi malam pertama cover niat yang dia sengaja tidak lakukan pada malam tertentu tadi? Tidak cover, sebab dia sengaja tinggal. Sebab itu kita letakkan dua syarat ini sebagai ihtiyat dan juga untuk menampung. Tapi kalau sengaja tinggal sedangkan dia ada kemampuan dan dia boleh berniat, yang ini tidak terpakai niat yang telah dia sebut ataupun dia pasang niat itu pada malam pertama mengikut mazhab Maliki. Wallahualam. Itu komen kita. Seterusnya kemudian pengarang dia bezakan kat sini. Amma saumun nafilah, adapun puasa sunat. Okey, dah habis 3 syarat tadi. Adapun puasa sunat pula tidak disyaratkan padanya mesti niat itu pada waktu malam, dan tidak disyaratkan juga mesti ditentukan niat puasa apa. Jadi ni kelonggaran. Makna syarat pertama dan syarat kedua tidak dijadikan syarat untuk puasa sunat. Contohnya puasa Khamis esok, okey, ataupun puasa, tuan-tuan masih boleh puasa Selasa dan juga Rabu, niat puasa bulan Syakban. Okey, terutamanya bagi mereka yang biasa berpuasa dah sebelum daripada nisfu Syakban, yang ni boleh teruskan amalan berpuasa sunat. Baik, yang ni tuan-tuan sekalian, tak ada masalah kalau kita niat puasa, kita niat puasa untuk hari tersebut. Contohnya pada waktu pagi, bangun dah pukul 9 pagi, bangun, belum sarapan, belum minum, belum lagi makan semua sekali, tiba-tiba dia kata nak puasa dah, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Kalau puasa sunat boleh, tak ada masalah. Ini berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yawman hal indakum min ghada'in. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ada makanan tak untuk dimakanlah pada waktu ini? Waktu itu pada waktu pagi, tuan-tuan sekalian. Hadis Ad-Daruqutni. Aisyah jawab kepada Nabi SAW, la, tidak ada makanan. Lalu Nabi SAW terus pada waktu itu, qala fa inni idzan asum, kalau begitu aku berpuasa. Maknanya menunjukkan bahawa lambat Nabi berniat, sudah terbit fajar, tapi ini khusus untuk puasa sunat.
Adapun puasa Ramadan, hadis ini tidak terpakai kerana 3 syarat bagi niat tadi sebagaimana yang kita bincangkan perlu dijaga. Seterusnya tuan-tuan sekalian, habis rukun yang pertama, kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Rukun yang kedua ialah menahan diri daripada semua perkara yang boleh membatalkan puasa. Untuk kita mengetahui rukun kedua ini, perlu untuk kita mengetahui apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila kita tahu perkara batalkan puasa, maknanya semua perkara ini hendaklah dielakkan, barulah kita akan melaksanakan rukun yang kedua. Wal mufattirat, dan perkara yang membatalkan puasa itu adalah semua perkara-perkara berikut. Mungkin saya bacakan sahaja tanpa uraian yang panjang. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa, al-akl wasyurb, iaitu makan dan minum. Makan dan minum di sini maksudnya adalah dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit batal puasa. Adapun makan dan minum yang tidak sengaja, terlupa, maka tidak batalkan puasa. Makan dan minum walaupun satu suap sengaja, batal puasa. Makan dan minum terlupa, tidak sengaja, walaupun satu talam, maka tidak batal. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tak sengaja, kalau terlupa ni memang dimaafkan dan puasanya tidak batal. Tapi kalau sengaja, walaupun sedikit, walaupun satu cubit, walaupun satu suap, ini membatalkan puasanya. Sebab itu pengarang kata, idza kana dzalika amdan, sekiranya sengaja makan minum itu, mahma kana al-ma'kul awil mashrub qalilan, walaupun sedikit yang dimakan dan diminum itu. Tetapi sekiranya dia terlupa, fa innasiya annahu shaim, dia terlupa dia sedang berpuasa, lalu dia makan. Ada orang kata, Ustaz, saya terlupa makan. Kalau terlupa makan, dia tak makan tuan-tuan sekalian. Jadi perkataan yang tepat adalah dia terlupa dia sedang berpuasa. Dia makan tu makan tuan-tuan sekalian, dia tengah ingat dia makan, cuma yang dia terlupa adalah dia sedang berpuasa. Itu maksudnya. Tapi tak apalah, boleh jadi kita dah terbiasa sebut, Ustaz, saya terlupa lah minum. Maksud kat situ lah terlupa dia sedang berpuasa. Terlupa lalu dia makan dan minum. Wa akala aw syariba, lalu dia makan, dia minum, lam yuftir, tidak batal puasanya, mahma kathurat ta'am, walaupun makanan itu banyak, awis syarab, ataupun minuman itu sangat banyak, asalkan terlupa dia sedang berpuasa, makan. Ialah hari pertama, hari kedua, dah PKP sebulan tuan-tuan sekalian, makan. Sebelum kita buat kerja, pagi makan. 1 Ramadan, PKP lagi, dia pun masuk ke dapur, makan tuan-tuan sekalian. Bini turun kemudian, bang, hari ni 1 Ramadan, terlupa dah tuan-tuan sekalian. Yang ni rezeki dia tuan-tuan sekalian. Ni rezeki dia. 1 Ramadan biasanya okey lah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau orang makan, isteri pun tegur, bang, puasalah Ramadan hari ni. Bila ditanya berapa Ramadan hari ni? 29 Ramadan. Yang ni teruk sangat tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau 29 masih terlupa juga, wallahu a'lam. Tapi kalau terlupa juga, sungguh memang terlupa, walaupun hari ke-29 terpakai hukum tadi, tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Nasiyah wa huwa shaimun", seorang siapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan diminum, falyutimma shaumah, maka sempurnakanlah puasanya, fa innama at'amahu Allah wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang sedang beri makan kepadanya dan beri minum kepadanya. Hadis Muslim. Jadi ini kira rezeki lah tuan-tuan, kira rezeki. Kedua, memasukkan sesuatu ke dalam ain, rongga yang terbuka. Apakah rongga terbuka? Contohnya mulut. Begitu juga dengan apa lagi, dubur. Jadi tuan-tuan sekalian, itu rongga-rongga yang terbuka.
Jadi kalau sekiranya rongga yang tidak terbuka, contohnya adalah kulit kita ada nak buat injection ataupun kena suntik, apa-apa suntikan ubat, yang ni ada dalam garis panduan JAKIM, di fatwa negeri-negeri pun ada dibahaskan. Apa-apa suntikan ubat yang tidak ada nutrisi, tidak ada unsur makanan, tidak ada karbohidrat dan seumpamanya di dalamnya, maka ini tidak membatalkan puasa kerana ia bukan rongga yang terbuka. Baik, itu satu. Begitu juga dengan orang yang berbekam. Bila kita bekam, darah keluar, batal ke tidak? Ini tidak batal puasa kerana bukan darah itu masuk, tetapi darah keluar. Kaedah ada berbunyi, apa yang masuk batal, apa yang keluar tidak batal. Contohnya begitulah, tuan-tuan sekalian. Seterusnya, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Contohnya orang yang mungkin alahan dengan bau tertentu, ataupun di awal usia kandungannya sebagai contoh, dia pun muntah. Yang ni muntah tidak sengaja. Sekiranya dia nak teruskan berpuasa, tidak ada masalah. Tapi kalau dijolok tekaknya dengan jari untuk dia muntahkan sebagai contoh, maka ini dikira muntah dengan sengaja, maka muntah dengan sengaja hukumnya batal puasanya. Berdasarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai' falaysa alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Siapa yang muntah tidak sengaja, tiba-tiba muntah, loya dan seumpamanya, maka dia berpuasa, maka tidak perlu qada'. Dan siapa yang inginkan muntah, tolak muntah, maknanya dia jolok sampai muntah, memang dia nak muntah, lalu muntah, Nabi kata falyaqdi, maka hendaklah dia qada' puasanya. Suruhan Nabi SAW qada'kan puasanya menggambarkan puasanya itu batal. Kalau tidak batal, tidak perlu qada'. Sebab itu yang pertama, kalau muntah tidak sengaja, Nabi kata tidak perlu qada'. Ini menunjukkan bahawa tidak batal puasanya. Okey, seterusnya, yang keempat, al-wata'u amdan. Kita terjemahkan dengan perkataan jima' dengan sengaja pada siang Ramadan. Ini pada waktu siang ketika puasa ya. Adapun pada waktu malam, ini tak ada masalah. Sama dengan pada waktu malam, boleh makan, boleh minum. Nak muntah sengaja waktu malam pun tak apa, sebab tidak batalkan puasa. Bersama dengan isteri, suami dengan isteri pada waktu malam pun tidak mengapa. Dalam Quran kata, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pada waktu malam dihalalkan kepada kamu ar-rafath, bergurau senda, bercanda dengan perempuan isteri kamu, dengan perempuan-perempuan ataupun dengan isteri kamu, kerana mereka adalah pakaian kamu dan Quran kata kamu adalah pakaian mereka. Maknanya yang tidak boleh pada waktu siang ketika berpuasa. Siang itu maksudnya terbit fajar, bukan terbit matahari. Maknanya bermula daripada subuh sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Walaupun jima itu tanpa keluar air mani. Maknanya walaupun jima dan tidak keluar air mani tetap batal. Kerana bukan keluarnya air mani itu dalam hal ini yang membatalkan puasa, tetapi wat'u itu, iaitu jima'nya itu yang membatalkan puasa. Seterusnya, tapi kalau sekiranya terlupa dia sedang berpuasa lalu dia jima', ini tidak mengapa. Maknanya tidak mengapa dengan maksud apa? Tidak batal puasanya dan tidak dikenakan kafarah. Syaratnya adalah sengaja dan ditahu dia sedang berpuasa. Kelima, al-istimna', mengeluarkan air mani. Perkataan mengeluarkan kat situ sengaja keluarkan. Sama ada dengan tangannya ataupun seumpamanya, maknanya batal puasanya. Adapun keluar air mani kerana mimpi, dia tidur kemudian dia mimpi, ini dipanggil tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Ustaz, saya tidur sengaja tu. Tidurnya sengaja, bukan keluar air maninya sengaja. Jadi walaupun tidurnya sengaja, kemudian mimpi dan juga keluar air mani sebagai contoh, ini tidak batal puasa. Seterusnya, yang keenam,
adalah al-haid wan nifas. Keluar darah haid dan juga nifas, kedua-dua ini melarang dan menegah, menjadi penghalang. Al-mani', maknanya kedua-dua, sama ada perempuan yang haid ataupun orang yang nifas, memang tidak boleh berpuasa. Kalau sekiranya dia sedang berpuasa, darah haid keluar pada mana-mana juzuk daripada waktu siang, 10 pagi sebagai contoh, ataupun petang, waktu asar pukul 5 petang, maka batallah puasa pada hari tersebut dan dikira sebagai puasa yang perlu diganti. Walaupun daripada pagi dia dah berpuasa sehingga waktu asar, tapi oleh kerana sebelum maghrib darah haidnya telah keluar, maka puasa yang daripada pagi sampai asar itu pun jadi batal. Okay. Seterusnya tuan-tuan sekalian, yang ketujuh adalah al-junun war-riddah. Yang ketujuh ni disekalikan gila dan juga murtad. Mungkin 7 gila, nombor 8 adalah murtad. Gila ini membatalkan puasa, murtad juga batal puasa. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah 7 ataupun 8 perkara dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa. Maka rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, semua tadi itulah. Tapi ada perkara yang boleh dikawal, ada perkara yang tidak boleh dikawal. Contoh yang tak boleh dikawal adalah haid dan juga nifas. Yang ni memang kejadian Allah Ta'ala, maknanya jadikan kepada orang perempuan. Begitu juga dengan gila. Siapa yang nak gila tuan-tuan sekalian? Kalau jadi, maknanya tuan-tuan sekalian batal. Adapun yang lain, semua itu boleh dikawal, semua itu boleh dijaga, dan inilah dia hikmah pensyariatan ibadah puasa, supaya kita mematuhi perintah Allah, bukan kita patuh kepada hawa nafsu kita, supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang terakhir yang saya ingin sentuh pada kali ini sebagai penutup, iaitulah adab-adab puasa. Sebahagiannya adalah termasuk dalam perkara-perkara sunat. Saya bacakan sekali lalu saja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pada masa yang sama kita berpuasa Ramadan, hukumnya wajib. Pada masa yang sama, perkara-perkara sunat kita lakukan supaya dapat meraih fadilat yang cukup banyak dan besar daripada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Bila masuk waktu maghrib saja, segerakan, maknanya tinggallah perkara-perkara yang lain, terus saja berbuka puasa. Itu adalah perkara sunat, dan dalam hadis Nabi kata akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan sekalian, saya ingin tambah, ketika berbuka puasa itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil masa sikit berdoa, kerana ini antara waktu-waktu yang mustajab doa, iaitu sewaktu seseorang berbuka puasa. Doalah pada Allah Ta'ala kebaikan kepada umat Islam, doa kepada Allah Ta'ala selain dapat rezeki, dapat manfaat dan juga kebaikan daripada ibadah puasa. Begitu juga doa supaya musibah yang melanda umat Islam dan seluruh manusia di dunia ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala, iaitulah daripada wabak COVID-19. Ambil doa-doa yang kita telah edarkan, doa kunut nazilah, begitu juga dengan doa pada malam hari Isnin dan hari Khamis. Ada sebahagian itu yang doa supaya kita dijauhkan daripada balak, daripada wabak dan seumpamanya. Baca sikit contohnya selepas kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna al-waba'a wal-ghula'a wal-zina wal-riba wal-mihan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Boleh, tak ada masalah. Seterusnya yang kedua adalah bersahur. Bersahur itu sunat. Dan yang ketiga, melambatkan sahur, melewatkan sahur. Maknanya lewat sahur ni dengan maksud makin dekat dengan waktu subuh.
Contohnya pukul 5 suku, subuh pukul 5.55 sebagai contoh, 5.30 kita bersahur dan seumpamanya. Maknanya bersahur itu sunat, melewatkan sahur itu sunat yang lain. Maknanya dapat dua sunat maksudnya. Jadi pastikan kita tidak meninggalkan sunnah ini, tuan-tuan sekalian, bersahur. Cuma berhati-hati dengan satu hadis Nabi SAW yang disalah faham oleh masyarakat, yang menyatakan bahawa kalau dah dengar azan pun tak apa, teruskan makan sahur. Kerana apa? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, yang ini ada dalam dalam tuan-tuan sekalian, Sunan Abi Daud dan juga Musnad Imam Ahmad, hadis daripada Abu Hurairah. Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadayhi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Siapa-siapa dalam kalangan kalian yang mendengar azan an-nida, sedangkan di tangannya masih ada lagi bekas minuman, wa ala yadai wal ina'u ala yadai,